Masa macam ya. Nombor 6. Siapa tengah present masa ni nombor 6 Afiq Othman. Judgement kan? Afiq Osman. Afiq Osman ada ke? Tadi ada. Afiq, Ya. boleh sambung? Yang mana tu? Ni yang dekat skrin ni. Sekejap. Mana skrin saya ni? Soalan nombor 6. Soalan A kita dah buat. Rasa saya yang buat soalan nombor 6 ni. 6A. Cikgu yang buat minggu lepas. Ha. Minggu lepas ni. 6B pula. Boleh 6B. Saya salin boleh. Saya tak dapat. Tak dapat X tambah ke sekitar per X tolak sekitar sama dengan X square tambah sekitar tambah 3. Soalan dia ungkapkan P dan Q dalam sebutan X. Okay, ungkapkan P dan Q dalam sebutan X. Okey, nampak Nampak. Okey, baik. So yang soalan ni kalau awak ingat, kita perlu jadikan dia set conjugate. Awak ingat lagi set conjugate? Set conjugate. Ingat. Kena ingat kena patah balik nota-nota yang sebelum ni. So nanti kalau sempat saya akan buat ulang kaji balik lah. Buat masa sekarang ni saya tunjuk je. Per X tolak 3. Set conjugate ni kita kena darab dengan X tambah set 3. Yang ni yang dipanggil set conjugate ni. Nanti boleh tengok balik lah lepas ni conjugate ni. Set conjugate. Okay, so awak darab. Darab ni kita darab macam biasa sebenarnya. Kita macam kembangkan ni dengan ni. Dengan ni lah. Kembangkan je. So dekat atas kalau kita darab, kita akan dapat X square. Awak darab kembang macam biasa. Ni darab ni, ni darab ni. Okay, so awak akan dapat X 3 tambah sama juga X 3 tambah. Jadi kalau set 3 darab dengan set 3, awak akan dapat apa? Dapat apa 3. ni? Tak dengar Iman. 3. 3 je kan? Okay, dapat 3 je. Okay, so okay, untuk yang bawah ni pun sama. Kalau awak kembangkan, awak akan dapat X square tolak 3. Okay, dia datang daripada A square tolak B square sama dengan A tambah B, A tolak B. Ni kalau ingat lah. A tambah B tolak B yang ni. Dia naik ke atas. Cuma dia 3 tu hilang sebab apa? Sebab ni set 3 darab set 3 dapat 3 juga. So dia tak adalah square. Boleh faham tu? Setakat ni. Boleh. Boleh Saya cuba buat faham ke macam mana tu? Okay, cubalah. Sebab ni saya dah ajar dulu set conjugate apa semua ni. Jadi mungkin awak perlu refreshment lah. Okay, saya akan buat kelas tambahan. Mungkin lepas ni kita tengok macam mana. Saya mungkin selang-seli dengan ni ke. Sebab kita duk buat apa tu apa ni modul ni. Ticket activity ni macam panjang sangat masa dia. Jadi saya takut dia menimbulkan kebosanan sikit. Atau mungkin kita akan buat seminggu sekali ke. Hari Isnin saya buat ulang kaji balik form 4 ke macam mana. Hari Jumaat kita buat ticket activity. So dia akan ada sedikit variasi lah.
Saya tak mau juga kita duk buat ni bosan nanti awak. Betul tak? Boleh tak macam tu? Apa pendapat awak? Apa cakap lah? Okey je. Apa pendapat awak? Okey. Mana-mana pun okey. Mana-mana awak ni jenis tak apalah, apa pun tak apalah kan. Cikgu nak buat apa Kami buat ikut lah. je flow dia je. Okey lah, yelah. Saya risau juga kalau kita duk buat tiket activity tu selalu. Nanti dia punya momentum tu jadi macam bosan Slow. lah. Rasa bosan lah. Hari ni kelas dah. So dia kurang dia punya wow factor tu kurang. Jadi saya rasa elok kita variasikan sikit lah. Okay, jadi tapi kita tak kena buat juga sebenarnya. Cuma sebab dia main dengan internet ataupun kita main online ni, dia jadi macam slow sebab awak nak kena present dan sebagainya. Okey, tak apa saya sambung yang ini. So dekat yang ni kita boleh teruskan. Yang ni jadi x square. Yang ni kan kalau awak nampak kan dia sama. Kan dia sama. Bila sama tu kita tambah x jadi 2x lah. Okey. So jadi 2x per 3 tambah 3 per x square tolak 3. Yang ni kita teruskan je lah. Okey. Dan di sini baru kita bandingkan dengan apa yang ada di sini. Saya pakai pen hijau ni. Apa yang ada di sini dengan apa yang ada di sini yang dia bagi. Kita bandingkan. Maknanya kita tak side by side tepi belah dia. Lepas tu kita tengok. Yang ini sama dengan yang ini. Okey. Yang ini sama dengan yang ini. Okey. 3 memanglah sama dengan 3. Q sama dengan yang ini. So boleh faham tu? Boleh. Okey. Jadi dengan jelas dekat sini. Saya ambil. Sebab dia kata nak ungkapkan soalan kata ni. Saya patah balik pada soalan. Ungkapkan P dan Q dalam sebutan X. Satu P, satu lagi Q. Okey, kita P dulu. Kita tengok P dulu. Yang ni P. Pakai pen warna hitam ni. Yang ni P. Okey. So, P set 3 sama dengan 2X set 3. Betul Maksud saya yang tengah ni sama dengan yang tengah ni. Okey, tapi kita tahu juga set 3 ni memanglah sama dengan set 3. Hilanglah kan, betul? Betul. Jadi jawapan dia hanya P sama dengan 2X. Habis kat situ je sebab dia kata ungkapkan P dalam sebutan X. Dan Q satu lagi Q yang bawah ni. Q dengan Q. So, Q sama dengan X square tolak 3. Oleh sebab dah dalam sebutan X. So, awak boleh tinggal itu je lah jawapannya. So, ini adalah jawapan. Ini adalah jawapan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Yang ni untuk B Soalan ni bagus tau. Kenapa bagus tau? Dia masuk tiga-tiga. Dia ni index. Yang ni set. Yang ni logaritma. Memang dia pakai terus. Ikut tajuk index, set dan logaritma. Satu-satu dia ambil semua. Satu pun dia tak terlepas. Baik, soalan C. Kita pergi ke soalan C. Saya nak padam dengan kawasan ni sekejap. Saya nak pakai balik sini. Afiq boleh jawab soalan ni ke nak saya buat juga Afiq? Saya tengok dekat bahagian sekolah ni. Tak jadi esok. Tak jadi esok pula Cikgu baru hantar tadi. Info terkini, pihak KKM telah ubah tarikh vaksinasi pelajar SMKTM pada 27 September dan 2 tengah hari. Maaf atas segala kesulitan. Pihak KKM juga memohon maaf atas kesilapan ini. Jadi, itulah cerita dia. Kan? Dia pun main cak-cak dengan kita. Mungkin tarikh tu je lah yang tak betul. Yang lain sama je. Main cak-cak je. Dia main cak-cak dengan kita. Jadi, kita pun terlayan permainan itu. Okey, baik. Jadi, yang mana marah kat saya tadi tu, janganlah marah dah. Okey, vaksinasi dah ubah kembali kepada 27. Yang mak ayah yang dah
Yang minta cuti 27 tu boleh jangan cancel balik. Tiba-tiba kau dah cancel cuti apa semua. Itulah cerita dia. Okey, baik. Saya salin jap soalan ni. Log base 2, 3 tambah x square sama dengan log 2 tolak x. Okey, baik. So, apa tak kena dengan soalan ni? Bukan tak kena soalan kena. Apa yang tak kena dengan log ataupun persamaan logaritma ni? Base. Ya, base Base dia. tak sama. Jadi, kita punya kerja menyamakan base lah. Okay, jadi log 2, 3 tambah x square sama dengan ni kita nak samakan base ni. Log, kita bagi base 2 lah kan. So, sini log 2, sini 2 tolak x. Ni akan jadi log 2, third 2 lah ataupun 2 half macam ni. Boleh Faham Third 2 tu sama dengan 2 kuasa setengah. Boleh? Boleh. Okey. So, apa nak buat lepas ni? Ada idea? Pindah 1/2 tu kat depan. Lepas tu? Hilangkan log Lepas tu 2 kan? hilang Okay, good. kat atas. Log 2 tolak x. Kita potong ni, dia jadi 1/2 kat sini. Lepas tu dia naik atas, dia jadi 2 je kan, betul? Boleh saya buat macam tu? Faham? Betul. Faham? Okay, log 2, 3 tambah x square. Okay, lepas tu nak buat macam mana saya buat macam ni lah. 2 ni saya boleh tulis kat depan ni, betul? Saya padam yang ni. Lepas tu kembangkan. Lepas tu saya potong dulu. Lepas tu potong log. Betul Betul. Okay, so dia akan jadi 3 tambah x square equal to 2 tolak x square. Okay, so yang ni awak buat macam biasa je lah Awak buat macam biasa. Apa maksud macam biasa tu? Yang ni awak kembangkan je lah. Okay, awak kembangkan ni dia akan jadi 2 kali 2, 4. 2 kali x, 2 kali negatif x kali 2 dapat negatif 4x. Tambah x square sini. Sini akan sama lah 3 tambah x square. So, selesaikan lah. Jadi awak akan dapat x square tambah x square tu dia hilang x square dia, betul? X square ni hilang. Betul. Lepas tu 4x 3 pergi sana dia akan jadi saya buat sini 4x. So, jadi positif. 4 tolak 3 jadi 1. Okey, jadi x sama dengan 1/4. Base. Boleh? Boleh. Okey, baik. Seterusnya, ni saya rasa Afiq kan? Akil kan? Betul ke Akil? Ya cikgu, sekejap saya nak present. Akil nak buat apa? Akil present yang ni? Nak share screen ke macam mana? Saya nak share screen. Okey, boleh. Sebab saya tinggal kat kelas sikit. Sekejap, saya kena buka ni. Okey dah. Nampak tak? Nampak. Okay, tu dari kelas sikit. Faham lah, kalau kelas sikit ni saya pakai tulisan Lego. So, soalan 7. Sebenarnya ni chapter untuk vektor. Soalan 4 di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABC. So, tengoklah situ. ABC. Okay. Lepas tu dalam segitiga ABC tu pun, kita tengok situ ada segitiga sama kaki juga. Ataupun ACP. Lepas tu ada lagi segitiga. ACR. Ada lagi tak? Ada. BPC. Macam mana tadi? Okay. Itu bukan soalannya. Soalan dia diberi AP. Nisbah BPB sama dengan 1 nisbah 2. So BR nisbah RC sama dengan 2 nisbah 1.
Tanda kat misai bawah tu nak cakap macam mana je? Lupa dah. Tanda misai tu tak apa. Itu macam vektor lah. Itu menunjukkan dia adalah misai. Vektor lah. Tak payah sebut lah. Tanda tu Tak kita sebut. kita faham lah vektor. Oh, AP sama dengan 2X dan AC sama dengan 3Y. So, soalan yang first kali dia suruh ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Misai bawah. Untuk satu, CP dan CR. So, ini. So, kat sini tak ada banyak jangan kira sebab tulisan saya besar. Makan space. So, saya tulis kat ruangan lain. Tapi ini. Okay, untuk 7A1. Okay, CP, misai ke kanan. Tanda arah ke kanan. Sama dengan 2X tolak 3Y. And then untuk yang kedua, CR. Tanda ke kanan sama dengan 2X tolak Y. So untuk B, dia beri X misai bawah sama dengan 2I misai bawah dan Y misai bawah. Sama dengan I negatif I misai bawah tambah 4J misai bawah. Cari CR. Ni modulus kan cikgu? Modulus ha. Ya, modulus CR. Modulus CR. So untuk B pula, dia nak cari CR. Dia sebenarnya dia nak beritahu tu adalah magnitude. Magnitude. Okay. So CR misai atas sama dengan 5I misai bawah tambah 4J misai bawah. Tak payah sebut misai-misai. Sebut 5I tambah 4J cukup. Okay. Punca kuasa 5 kuasa 2 tambah dengan keting 4. Saya rasa ni kuasa 2 ni. Mana? B. Saya sendiri tulis bulat tau. Ya. Kuasa 2 tu. So sama dengan punca kuasa 4/1. Itulah magnitude tu. Kuasa 2 tu dia cari dia punya teorem Pythagoras dia. Okay, sekejap. Nak tulis lagi. Apa ni? Okay. So untuk B dia untuk C. C diberi CQ sama dengan MCP dan QR. Sama dengan NAR. Dengan keadaan M dan N ialah pemalar, cari nilai M dan N. So dia nak cari nilai M dan N dalam keadaan M dan N ialah pemalar. So ni jalan kira dia panjang sikit. So saya ringkaskan. So CR sama dengan M dalam kurungan 2X tolak 3Y tambah N dalam kurungan 3Y tambah 2Y tolak Y. So 2M tambah 2N sama dengan 2. Ni apa dia punya option. Satu lagi kita boleh tulis negatif 3M tambah 2N sama dengan negatif 1. So M sama dengan 3/5 dan N sama dengan 2/5. So saya serahkan kembali kepada cikgu. Okey, baik. Awak buka ni dekat Kelasi awak ni sekarang jawapan dia ada, boleh saya mark kat situ. Boleh. Sekejap saya nak buka kelas sikit. Oh, internet saya. Taklah. Dia buka je pula. Internet tak boleh buka. Okey. Sekejap saya tengah awak tak nampak. Saya tengah on kan.
Aduhai, slow penuh. Ni slide nombor apa Akil? 7 Slide nombor kot 7 ke 8. Itulah. kan? Dia dah Sekejap. kertas 2 dah, takkan slide Slide ke 8. 8. Hmm. Ya betul. Akil. Hazwan juga Hazwan. Hazwan. Mana Hazwan? Hazwan. Ni. Okey, ni yang dia present tadi kan. So, saya semak kat sini lah. So, satu ni betul lah. B. Betul. Betul. R. Soalan dia apa? Oh, soalan ni. EQ. Simple awak dapat Terus dapat Tambah. Awak tak buat kembang-kembang semua tu Tak cukup space. Space. Kat sini akan jadi ni satu lah. Dia sebenarnya dekat sini dia ada proses lagi, iaitu kita kena kembangkan ni. Kembangkan. Okay, lepas tu kita gantikan CR tu dengan 2x tolak y. Kat CR ni kita ganti dengan 2x tolak y. Sebab kita dapat kat sini. Kita ganti kat situ, kita kembangkan. Barulah bila kita kembang semua, baru kita sampai kat sini. Dia bukan sampai terus kat situ. Dia bukan boleh sampai terus automatik ada. Dia macam dia ada proses kembang apa semua. Lepas tu baru dia ada 2M tambah 2M sama dengan 2. Okay, saya harap yang lain cuba buat di masing-masing buat masing-masing, sama ada awak buat di kelas kick ni ataupun awak boleh buat di kelas lah, asalkan awak buat. Kalau awak buat kelas kick ni, saya boleh semak terus lah. Okay, so settle untuk Afiq. Tengok satu soalan pun dah makan banyak masa. So sekarang kita nak tengok kepada soalan ke-8, iaitu yang akan dipresent oleh Syahirah. Syahirah. Ada cikgu. Boleh Syahirah nombor 8 ni? Boleh. Okay, silakan. Nak present macam mana? Saya ada letak jawapan dia dekat dalam kelas kit. Dalam kelas kick? Okay, baik. Kat slide seterusnya, slide nombor 9 lah. Ya. Ni. So, kat sini kita boleh nampak lah awak buat soalan awak je. Oh, penuh dia buat ni. Okay, good. Sekejap. Apa dia? Sekejap. Okey, baik. Jadi Syahirah boleh present sekarang lah kot. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak
Soalan A, dia minta kita hitungkan koordinat bagi titik C. Nak saya besarkan ke gambar? Buatlah. Awak ni skrin awak nak buat apa awak buatlah. Sekejap saya nak awak nak share skrin dulu ke? Okey, macam mana? Awak nak share skrin, saya nak pergi ke Google Meet sekarang. Saya nak pergi Google Meet. Rasa macam ni pun okey lah kot. Saya just besarkan je. Kalau yang tadi tu saya skrin saya. Okey, saya present screen. Present skrin. Nalim, tolong bagi perhatian Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey. Untuk soalan A ni, mula-mula saya ubah mana persamaan yang dia bagi. Macam contoh kan yang untuk ni, dia bagi 7Y sama dengan negatif 4X tambah 40. Jadi saya tukarkan dulu, jadikan Y tu sebagai apa ni? Perkara rumus. Pemalar. Sebagai rumus dia, Y akan duduk depan. So dia akan jadi Y sama dengan negatif 4 per 7X tambah 40 per 7. Jadi yang tu untuk persamaan pertama. Untuk yang Y sama dengan negatif 8X tolak 24 tu pula sebagai persamaan kedua. Jadi awak nak buat apa persamaan serentak? Jadi saya just masukkan persamaan satu tu ke dalam persamaan dua. Tak je. Okey. Saya masukkan persamaan satu dalam dua. Jadi just gantikan je negatif 4X 4 per 7X tambah 40 per 7 sama dengan negatif 8X tolak 24. Yang tu Betul. saya yang right jangan terkejut Saya yang right tu. Betul, just gantikan je sampai dapat X sahaja. Jadilah dapat X sama dengan negatif 4. Lepas tu saya gantikan X negatif 4 tu ke dalam persamaan yang kedua. Y sama dengan negatif 8, X tu kita boleh ubah jadi negatif 4, tolak 24, dapatlah Y tu sama dengan 8. Jadi koordinat untuk C ialah negatif 4, 8. Okay, good. Jadi soalan ni berapa markah soalan ni? Soalan first kali. Soalan yang apa tu? Soalan ni 2 markah Soalan ni 2 markah. Maksud saya 2 markah tu soalan A tu ataupun kita kata 8A tu dua markah je. Jawapan dengan ada nampak awak buat persamaan serentak. Okey, teruskan. Okey, untuk soalan B1, garis lurus AB dipanjangkan ke suatu titik D dengan keadaan AB nisbah BD sama dengan 2 nisbah 3, cari koordinat D. Okey, saya buat garisan tu sebagai macam tembering tau. Garisan yang daripada, saya just keluarkan satu garisan tu je. Sambung lagi panjang kan? Lepas tu saya sambung lagi untuk jadikan garis D dengan B. Okay. Lepas tu kalau kat sini dia dah bagi nisbah dia kan, A ke B 2, A ke B 2, B ke D 3. Lepas tu D pula kita tak tahu lagi, so kita letak je X dengan Y koordinat dia.
A pula kita dah tahu dia punya nisbah 3 dengan 4. Mula-mula untuk sebelum cari koordinat D, kita cari dulu koordinat B supaya baru boleh, kalau tak boleh cari kalau tak jumpa dulu. So kita buat pintasan X. Disebabkan pintasan X, kita akan kosongkan, tukarkan Y kepada kosong. Dia pintas di paksi X, maka Y akan jadi kosong. Ha. Jadi kan ada persamaan Y sama dengan negatif 8X tolak 24 kan. Jadi Y tu kita akan tukar kepada kosong untuk dapatkan nilai X. Jadi X saya dapat negatif 3. Jadi B koordinat dia negatif 3, kosong. Okey, lepas tu untuk cari koordinat D, kena cari satu-satu. So mula-mula buat yang koordinat X dulu. Kalau ni, dia sebenarnya macam ni tak? X ni darab dengan 2 disebabkan apa? Yang nisbah tu. Ni X darab dengan 2. Ya. Tambah. Penisbahan. Ni ambil yang X sahaja. Macam ni 3 darab dengan 3 sama dengan negatif 3 ni sebab B. Lepas tu okey, X darab 2 tambah 3 darab 3 per 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan negatif 3. Jadi kita selesaikan sampai dapat X iaitu negatif 12. Dah dapat yang tu, kita buat pula yang koordinat Y. Sama juga, just ambil yang Y sahaja. Jadi Y darab 2 Y darab 2 4 darab 3 tambah 4 darab 3 per 3 tambah 2 sama dengan kosong. Sebab Y kat B tu kosong. Jadi kita selesaikan sampai dapat Y sama dengan negatif 6. Jadi koordinat dia D sama dengan negatif 12, negatif 6. Alright. Okey. Oh cikgu. Awak angkat terus dah lari saya punya saya makan. Tak apalah. Okey, soalan B2. Okay. Tak, sebelum tu saya nak cuba tanyakan kawan. Faham ke tak? Okey ke tak okey? Nak teruskan ke apa ke? Okey ke? Setakat ni okey lagi. Okey lagi ya? Tak tension lagi Tak lagi. Okey, silakan teruskan Fahira. Okey, soalan B2. Carikan luas bagi segitiga ACD, seterusnya hitungkan nisbah bagi luas segitiga ABC kepada luas segitiga ACD dengan keadaan luas segitiga ABC ialah 26 unit. Okey, yang ni saya guna formula segitiga yang ni formula. Saya lupa lah formula segitiga ni yang mana nak bagi apa. Lupa? Ni formula segitiga yang tu yang silang ke apa ni panggil? Saya tengok gerajah dia. ACD. Yang silang-silang ni saya lupa. Segi 4 kan? Dia luas segitiga. Tu betul lah awak buat ACD tu. Luas segitiga ACD. Lepas awak cari luas ACD tu, tak payah peduli pun segitiga apa. Sebab apa? Dalam kes ni kita nak tahu dia punya koordinat saja. Kita tahu koordinat ni, kita pakai koordinat tu, kita dapatlah luas dia. Kan? Sebab luas segitiga satu lagi ABC dia dah bagi dah. Kan? Tak, betul tak saya cakap? Betul. Segitiga. Saya lupa ni yang kan ada satu formula segitiga yang 1/2 lepas tu dalam kurungan macam modulus apa bagian ni kan. Saya lupa. Ya. Yang ni semua koordinat dia. Koordinat bucu dia kan kalau kita nak buat ni kan dia ada bucu. So koordinat ni akan duduk di sini lah.
Kalau awak start 3/4, maknanya awak kena tutup dengan 3/4. Kalau awak start dengan negatif 48, kan, awak start dengan negatif 48, betul awak tulis 34 dengan negatif 12 dengan negatif 6, betul awak tutup balik dengan negatif 4, negatif 48. Tu tak kisah. Mana-mana pun jawapan dia sama. Betul kan? Betul. Just masukkan setiap koordinat yang ada macam 3/4 ni koordinat A, C. Lepas tu just selesaikan darab apa guys. Dapat 65. Darab secara silang dia. Awak yang dia buat ni betul kan? Darab ni, darab ni, darab ni. Sebelah dulu. Tu dia dapat 24. Negatif 4 darab 6 pun dapat negatif 24. Negatif 4 darab negatif 6 kan. Lepas tu negatif 12 kali dengan 4. Tu negatif 48. Tolak dengan yang belah sini pula. Yang belah sini pula. Negatif 4 darab 4. Macam ni. Pen biru. Dah pun nampak lah pen biru tu. So tolak je. So dia dapat 130 kan. Negatif 130. So dia modulus dia dapat 65 jawapan dia. Nampak? Lepas dapat 65 ni kan tadi dia dah bagi keadaan luas segitiga ABC sama dengan 26. Jadi ABC nisbah dengan ACD 26 dengan 25. Ikut tu jawapan dia, tapi disebabkan ni modulus kita kena kecilkan lagi. So saya bahagi dengan 13. Ni sebenarnya bahagi salah tulis. Saya bahagikan dengan 13, dapatlah 2 nisbah 5. Okay. Cuma 13 ni tak betul cara tulis tu. Awak patut tulis sini bagi 13. Ada salah. Okey, tapi tak apa, jawapan akhir betul 25. Okey. Cuma berhati-hati dengan jalan kerja sebab kadang-kadang jalan kerja ni menyebabkan awak tak dapat markah terakhir tu. Sebab dalam MAT, jawapan tak penting, jalan kerja penting. Jawapan tak penting. Betul lah. Bukanlah tak penting, tapi maksudnya jawapan nombor 2. Yang nombor 1 kita tengok jalan kerja. Okay, maknanya kalau jawapan betul jalan kerja salah, tak dapat juga markah. Jadi kalau jalan kerja betul, jawapan awak salah, boleh dapat markah. Itulah cerita dia. Okey, last. Syahirah. Soalan kita je. Jelas tak gambar ni? Awak tarik besar tu lah, jelas sikit. Soalan C diberi titik E negatif 81 ialah titik tengah bagi garis lurus CD. Titik P, X, Y bergerak dengan keadaan sudut CPD sama dengan 90 dari persamaan lokus P. Okey. Sudut CPD sama dengan 90. Jadi ni saya buat satu garisan daripada segitiga tu lah kan. Sebab dia kata sudut CPD jadi sudut dia 90. Ni saya guna formula yang M1, M2 sama dengan negatif 1. Ya. Dia sebenarnya kita punya lokus tu lalu macam ni Lalu kat tengah. Sekejap saya tunjuk. Lalu kat tengah macam ni. Kalau dekat lukisan kita, kat sini kalau lukisan kat sini, CP apa? Apa huruf dia? CP. Lebih kurang macam ni kat sini. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi Syahirah dah keluarkan, dia buat macam ni. Tak apalah. Okey, teruskan. Okey. Jadi kecurunan CP darab dengan kecurunan PD sama dengan negatif 1 kali ikut formula tadi kan. Jadi ni dia punya kecurunan lah. Untuk CP Y tolak dengan 8 per X tambah 4. Satu lagi untuk kecurunan PD pula Y tambah 6 per X tambah 12.
Sebab ni ambil daripada apa? Koordinat C dengan D. Awak ambil kecurunan kan ya? Betul lah. Lepas tu, Rumus kecurunan je. Just nak bagi tahu kawan-kawan yang lain lah. Kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. So ini yang dia apply benda ni kat sini lah. Dengan sini. Betul eh? Okay, teruskan. lepas tu darab Y darab macam biasa. Jadi saya masukkanlah satu-satu kat sini. Y kuasa 2 tambah 6Y tolak 8Y tolak 48 per X kuasa 2 tambah 12X tambah 4X tambah 48 sama dengan X1. Lepas tu saya selesaikan satu-satu sampailah dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 16Y tolak 2Y sama dengan kosong. Okay. Habis lah? Habis. Alright, thank you. So saya harap kawan-kawan lain dapat terima ataupun faham apa yang cuba telah dipresent dengan baik sekali oleh Syahirah. Ni semua jawapan dia betul lah ni. Okay. Okay, jadi terima kasih kepada Syahirah. Jadi kita sekarang teruskan ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 9. Soalan yang berkaitan dengan tak silap saya pengamiran ni. Pengamiran ataupun pembezaan. Cari kadar ni pembezaan ni. Okay, soalan A ni pembezaan. Siapa? Aida eh? Nampak macam you tu. Ha. Cikgu, Ya. tak perasan lah kena soalan ni cikgu. Saya buat set 2 dengan set 3 lah itu yang saya send kat cikgu. Sudah. Apa tu tak buat ni? Tak. Tak perasan. Sumpah tak perasan soalan ni. Okay, tak apa. No problem. Okay, saya dah bagi tahu hari tu. Siapa tak boleh buat ataupun apa-apa saja kes tak ada masalah. Kita akan bersama-sama. Soalan tanya dulu kawan-kawan. Ada kawan-kawan buat? Kawan-kawan lain ada buat? Saya ada buat A. Buat A je? Saya buat A saja. Alright. Jom kita tengok. Okay, soalan A Isi padu air V cm3 di dalam sebuah bekas diberi oleh V. Highlight sikit. V sama dengan 5H tambah 1/3 H³ dengan H ialah aras air dalam cm di dalam bekas itu. Diketahui bekas itu diisi dengan air pada kadar 3 cm3 per second. Cari kadar perubahan aras air itu dalam bekas di situ pada ketika arasnya ialah 4 cm. Okey, jadi saya tulis kat sini, tepi ni. So, V sama dengan 5H tambah 1/3 H cube. Okay. Lepas tu dia bagi pula diketahui bekas itu diisi pada apa kalau diisi air tu dengan kadar 3 cm3 tu maknanya tu apa sebenarnya? Contoh saya buat macam ni Cari kadar perubahan aras air. Okey ni, cari kadar perubahan aras air. Aras air ni, aras air ni maksudnya tinggi dia, betul tak? H dia. Maksudnya DH lah. DH per Nanti dt. tu dV per dt. Dia nak DH per dt, betul? Betul. Cari kadar perubahan air di dalam bekas tu. Kadar perubahan air kita kata H lah, height ataupun tinggi. DH per dt. Lepas tu kita boleh buat saya punya style lah ni. Saya selalu kalau DH ni saya akan tulis DH darab dengan ni dt. Kita kembangkan macam kita buat soalan indeks. Tapi soalan indeks saya ingat tahun lepas saya tak ajar awak buat macam ni. Saya ingat soal nombor indeks saya ajar cara tu. Tak apalah, nanti saya akan buat long kaji sekali dengan awak. Tapi sama je cara tu cara ni. Tapi DH per dt ni maksudnya kita panggil rumus rantaian lah. Ni rumus rantai lah. DH per dt just awak pecah dia. Lepas tu awak tengok apa yang ada kat sini. V kan? Betul? dV. Jadi awak ganti kat sini dV, sini pun dV. Okey. Jadi kita tengok, oleh kerana kita nak cari yang ini, H per dt. So kita tengok apa yang ada. Kita ada dV, dH per dV dengan, sekarang ni kita ada V.
So yang di sini kita boleh saya buat bagi kat tepi ni. Saya boleh buat V sama dengan 5H tambah 1/3 H cube ni saya boleh cari dV per dH, betul? Betul. Bila awak dapat jawapan, awak nak masuk sini, awak terbalikkan dia sebab dia dH per dV, betul? Betul cikgu. Okey, jadi kat sini Betul. awak just carilah. 5 tu jadi 5 je. Dia jadi depan darab jadi H2 ke? H square. H2 kan? Okey, jadi macam saya kata tadi, kita kat sini dH per dV. Tapi yang kita dapat dV per dH, terbalikkan dia. Maknanya kat sini saya tulislah 1/5 tambah H cube. H cube pula, H square. Okay, dV per dt ni, apa dia? Ni, 3. 3 kan? Ya. dV per dt. Diketahui bekas itu diisi dengan air pada kadar. Maknanya maksudnya volume dia bertambah berkadar dengan air. V itu volume ataupun isi padu. Bekas itu diisi dengan air dengan kadar 3 cm3. Maknanya kita terus ambil saja 3. Darab dengan 3. Apa saya boleh tulis sini dV per dt sama dengan 3. Okey, so masuklah. So sini akan dapat dH per dt. Okey, yang ni awak darab je lah. 3 duduk atas per 5 tambah H kuasa 2. Tapi kita diberi kan. Apa yang dia bagi? H. Dia bagi 4. aras air ialah 4 cm kan? Ya. Okey, jadi kat sini kita kena ganti 3 per 5 tambah H tu kita ganti dengan 4 kuasa 2. Okey, jadi 16 tambah 5 1. 3 per 21. Ataupun boleh ringkaskan lah. Jadinya apa benda ni? Potong 3 kali 1, 3 kali 7, betul? Betul. Okey, settle. B pula. Ada yang nak menyalin ke? Ada yang salin ke? Ke tak? Kejap. Tengah saya. Kat atas ni ada tulis benda yang tak ada kaitan je. Saya nak padam. Ni kelas malam ni saya tak padam pun. Kenapa tiba-tiba ada matematik tambahan? Kenapa korang tak tegur? Tak perasan. Ada apa tu set pun? Itu semalam punya. Dah. 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 Okey, baik. Soalan B ni dia macam tricky sikit. Dia bukan tricky lah. Dia macam kena detail sikit lah. Okey. Jawab nampak. Okey. So, rajah 5 menunjukkan lengkung Y. Tu awak boleh nampak kat situ. Dan garis lurus X 1, 2, 3 X. Cari luas rantau belorek. So, dia nak cari kawasan belorek ni. Dia perlu cari luas ni.
Okey. Saya nampak macam ada dua kaedah lah. Okey. Ada satu kaedah yang kita tengok skema tu, dia ada bagi satu kaedah yang skema buat. Ada satu lagi kaedah lain yang mana dalam buku teks kita ada ajar, iaitu awak cari luas yang ini, awak kamirkan luas yang ini, awak tolak kamiran ini. Yang garis tu awak kamirkan, awak tolak. Awak faham maksud saya? Yang paling senang yang itulah. Saya bagi kaedah yang senang dulu. Kaedah yang senang macam ni. Kita tahu bila kita ada bulatan, kita ada lengkungan macam ni, bila kita kira luas pada paksi X ni, kata paksi ni paksi X paksi X. Mana kalau kita kira luas pada paksi X, kita akan kira dia, bila kita kira di lengkung, maknanya kalau kita kamirkan lengkung tu menggunakan kamiran tentu sini, contoh sini 5, sini sampai -1 contoh kan. Jadi kan kalau kita kira luas apa-apa, dia akan kira semua ni sampai ke bawah, sampai ke paksi X, sebab kita kata kita kira sampai paksi X. Okey, boleh faham maksud saya? Apa saja. Maknanya kalau tak ada garisan ni tak ada, kalau garisan ni tak ada, kita akan kira dia sampai bawah ni. Okey? Ataupun sampai ke bawah lah, sampai ke bawah lah. Okey, sampai ke bawah. Dia dipanggil luas bawah lengkung. Faham tak? Faham. Kalau kita kamirkan garis lurus yang ini, kita kamirkan yang ini, kan? Dan kita masukkan dia punya kamiran tentu lah daripada sini sampai sini pun sama. Kita akan dapat luas bawah ni. Bawah garis. Kita akan dapat luas bawah garis. Okey, iaitu cara yang paling mudah adalah awak awak ambil luas lengkung ini. Luas lengkung ini. Kan? Luas lengkung ini yang ni. Betul, awak tolak dengan luas lengkung ini. Bukan lengkung lah, garis lurus. Dia bukan lengkung lah, dia garis lurus. Luas bawah ni. So awak akan dapatlah yang lorek tu. Boleh faham tak? Satu lagi kaedah yang saya tengok skema buat, dia kira macam ni. Dia pecah dua side. Okey, saya besarkan ni. Dia pecahkan dua side. Dia ambil yang ini, bahagian ni. Dengan bahagian tu lah. So dia akan kira lengkungan. Dia kira lengkungan sini. Maksudnya dia kira lengkungan situ. Lepas tu dia tolak segitiga ni. Sama juga yang ini. Dia pakai segitiga ni. Macam ni saya ulang balik. Dia kira yang skema buat, dia buat macam ni. Dia kira luas bawah ni semua. Yang tu. Lepas tu dia tolak bahagian ni. Dia tolak bahagian segitiga ni. Dia tolak bahagian segitiga ni. Maknanya luas yang dia kira saya pakai pen warna lain. Yang dia kira yang pen biru ni, yang pen biru ni semua ni. Yang dia kira. Dia kira yang ni sampai sini. Okay, dia kira sampai tu. Lepas tu dia tolak yang merah. Dia tolak yang merah. Dia tolak merah ni apa dia? Segitiga. Tolak segitiga tu. Okay, dia dapatlah luas lengkungan yang atas tu. Untuk bahagian bawah ni pula, dia kira segitiga ni pula. Segitiga ni. Okay, lepas tu dia tolak luas lengkung ke paksi X. Maksudnya dia akan tolak bahagian ni. Luas lengkung sampai ke paksi X, saya tolak lengkung. Awak faham tak saya cakap apa? Faham. Ni skema buat. Awak boleh tengok jawapan kat skema tu. Tu saya tak mau tunjuk yang ni. Awak boleh tengok kat skema. Skema ada kan? Saya cuma cerita apa skema buat. Skema buat, dia tolak. Tapi untuk dapatkan apa skema buat tu, dia kira, dia kena tahulah sini berapa. Sini berapa. Sini berapa. Okay, sebab dia nak pakai yang saya cakap tadi, segitiga. Yang atas ni dia pakai lengkungan tolak segitiga. Yang bawah ni dia pakai segitiga tolak lengkungan. Bawah lengkungan yang hitam ni. Dia tolak yang hitam ni. Okey.
So dia tahulah sini 3, sini 2. Kalau tengok ni dekat skema ada Dekat skema ada. Awak boleh tengok skema je. Kalau awak tak faham, awak boleh PM tepi saya. Ini negatif 3. Ni awak dia kalau dia kira sini dapat 1/3. Okay, so apa yang skema buat begitulah. Okay. Dan cara yang mudah dia adalah awak buat cara saya cakap tadi, iaitu kita just saya dekat tepi ni je lah, senang. Okay, saya buat macam ni. Negatif 3 ke 10 tolak 3x square dx. Okey. Macam mana saya dapat 3 negatif 3? 3 ni. Okey, macam ni. Macam saya kata tadi. Saya padam balik semua ni. So, saya ambil 3 negatif 3. Maknanya, saya tahu sini kalau awak kira, awak akan dapatkan dekat sini nilai kat sini negatif 3. Okey. Dekat sini awak akan dapat 3. Macam mana dapat ni? Awak kena buat persamaan serentak lah. Faham? Okey. Awak tak buat persamaan serentak, awak tak dapat tu. Okey lah. Ataupun awak buat persamaan serentak lah. Persamaan serentak je yang boleh dapat kat situ. Y1 dekat tu awak ganti dekat ni. Awak akan dapat 2 titik. Titik situ dengan titik sini. 3 dengan titik 3. So awak pakai. Awak ambil daripada sini. Awak kamikan 3 ke negatif 3 maknanya awak cuba dapatkan luas semua ni. Luas ni. Lepas tu awak tolak dengan yang sama juga, 3 negatif 3 juga. Yang ni yang tu saya kata yang lagi senang. Negatif 3. Tapi yang ni awak ambil 1 tolak 3x je. X. Apa dia 1 tolak 3x? Yang ini. Awak tolak persamaan ni pula. So luas bawah ni pula. Tolak bawah yang tu. So awak akan dapat lah yang berlorek tu. Awak faham tak saya cakap apa? Faham. Faham. Faham cikgu? Okay, so yang ni yang paling senang lah saya nampak daripada pakai yang skema tu. Macam dia boleh juga kan, tak ada masalah pun. Cuma dia banyak kerja lah, renyah lah sikit. Jadi yang ini awak just kamikan ni, awak akan dapat katalah saya buat sekejap. Awak akan dapat ni 10x lah. 10x. Awak akan dapat yang ni 3x square. Kan? Sebab dia 3x jadi 3x square lah kan. Tolak x cube. Satu jadi apa? X. X square per 2. Betul ke saya buat ni? Cikgu yang tu cikgu tak per 2 tu. Per 2. 3 bukan 3 square per 2. Per 2. Okey, betul? Okey, betul dah. Alright. Lepas tu awak teruskan lah, boleh tak? Awak tahu awak macam mana ni? Panjang kot jangan kerja dia. Gantikan. Ni awak masuk 3 Boleh, ni. boleh. 3 ni. 3 ni masuk kat sini. Masuk kat sini. Masuk kat sini. Tolak dengan negatif 3 ni. Masuk balik semula sini. Betul Tolak. Lepas tu sama juga belah sana pun sama. 3 tolak dengan negatif 3. So panjang sikit lah jalan kerja dia. So awak kena buat pelan-pelan. Tapi jawapan akhir dia mesti 36 lah. Jawapan akhir dia. Tak dapat bagi tahu lah. Kita tengok balik. Patut dapat lah patut dapat. Sebab skema dapat 36 ni dia pakai kaedah tu. Saya rasa kalau kita pakai kaedah ni pun boleh dapat insyaAllah. Tapi awak kena teruskan buat lah. Awak teruskan buat. Boleh? Saya nak buat ni sebab dia panjang. Okey, boleh. Okey, boleh. Soalan seterusnya ni pun jenuh agak nak buat ni. Siapa
Mari kita tengok siapa yang punya. Auni. Auni ada Auni? Auni ada Auni? Tak ada? Auni. Dah hilang ke Auni? Kan. Sekejap, saya nak tukar layout sekejap. Jadi tile bagi saya nampak semua orang. Ya. Tak ada Auni Tak apa. Tak ada, kita lah buat kan. Macam biasa. Okey, baik. Mari kita bincang Zat. Soalan ni panjang nak buat ni. Dia lebih pada 10 minit nak buat kalau nak buat ni. Sebab dia kena lukis graf apa semua. Buat dia kena cepat. Dan exam mana boleh buat lambat. Maksud saya dari segi kalau kita tak mengajar lah. Saya nak ajar awak, dia ambil masa lah. Okey, baik. Jadual 1 menunjukkan beberapa nilai X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan H tambah 1X. Awak kalau kita nampak ada X kecil kat atas ni. Tu apa tandanya? Saya bagi tahu itu. Log. Dia ada kaitan dengan log lah. Bina, tengok soalan dia. Bina sebuah jadual bagi nilai log 10Y. Maknanya awak bolehlah tambah satu lagi garis ni, saya tambahlah kan. Log. Yang ni saya buatlah log 10Y. Okey. Tolong saya sekejap. Tekan log. Dapat apa tu? Kalau log 10Y. Log 10 untuk 50/12. Dapat apa? Perubahan guru tugas pula. Siapa dah saya ke? Cik Zul Khairi ni siapa? Bukan kaunselor. Kaunselor ke? Kaunselor yang baru. Masalah Series. besok kita ada program dengan kaunselor. Macam mana kaunselor pula nama ada? Tak kot, orang lain kot. Apa dia? Tak, besok kita ada program. Kalau awak nak tahu, awak ingat tak awak ada program hari tu yang tautan kasih apa tu? Yang esok kita ada lagi. Tapi untuk kelas lain pula. Kelas yang lain lah. Bukan kelas awak dah lah. Maksudnya kaunselor yang buat program tu kan? Ya. Jadi kalau dia kena, takkan dia kena tugas. Tugas tu Isnin kan? Oh, lupa kan hari Isnin kan? Saya nak cuba kelirukan awak lagi sekali ke apa? Yelah tu, betul lah tu. Okey. So, ada orang dah tolong buat kat saya ke belum ni? Log 10Y. Saya dah buat dekat kelas sikit. Oh, dah buat dah? Nak tengok? Boleh saya tengok? Tapi 10A je lah saya buat. Tak apalah sebab 10A pun penting oh. Tak ada 10A tak boleh buat graf oh. Slide nombor berapa tu? Slide nombor apa Tak ingat lah projek cikgu tapi Slide nombor kata tadi 9, lebih kurang 11, katalah 11. 11 lah. Siapa yang buat Alena lah? ya. Cikgu pergi dekat nama saya kan. Oh ni Sekali dengan soalan pula. Ish. Tadi 1.7, 1. Kita write. Kita tengok kat skema. Skema ada tak? Skema pun ada kan? Apa susah benda saya ni.
1.7, 1.34, 1.1, 0.86, 0.8. Okey, jadi skema ada. Jadi yang penting sekarang ni awak kena tahu tekan lah. Tekan kalkulator, tekan log 10, 50.12 tu tadi. Boleh Boleh. Okey, simple. Yang ni dah dapat. Jom kita tengok yang satu lagi. Apa yang dia tanya lagi. Soalan kedua, plot. Yang ni plot ni yang susah sikit nak tunjuk ni. Okey. Tak dan saya nak tunjuk Oh, saya nak kena lukis apa semua tu. Auni tak ada, saya suruh Auni yang tunjuk dah buat dah senang kan. Tapi kalau dia tak ada, tak apalah. Saya pun tak boleh, bukan tak boleh nak tunjuk. Saya nak perlukan kata graf. Lepas tu nak kena ambil masa juga buat benda ni. Ataupun sekejap lagi saya hantar ke awak. Lepas kelas ni, saya buat site. Pakai ni, saya punya ni. Saya akan hantar jawapan dia terus. Macam mana saya dapat. Kat dalam grup saya lagi. Saya akan hantar page ni je. Saya buat satu soalan ni je. Boleh? Boleh. Lepas ni saya tunjuk Okey. Saya ingat dekat tu lah kot hari ni. Soalan seterusnya apa semua ni saya ingat nantilah. Yang ini akan dibuat oleh sepatutnya Azzi. Azzi ada Azzi? Ada. Azzi ada? Azzi Ratul nak ke present ke nak present next time, kelas yang akan datang? InsyaAllah next time. InsyaAllah next time. Okey, maknanya kelas yang akan datang kita mula dengan Azzi lah. Boleh Azzi? InsyaAllah. Tapi jangan risau. Kalau tak boleh saya yang buat. Macam biasalah. Buat takat mana yang boleh. Okay. Okey, buat takat mana yang boleh. So, nombor 11 ni Azzi akan buat lah. Okey, nombor 12 ni Fatin Ya, Fatin. Fatin nak present ke Fatin dah buat video kan ni? Boleh je nak serang lagi. Saya okey je. Yang ni yang video tu kan? Ha. Okey, boleh je kan. Fatin okey je. Okey, so Fatin. Satu lagi, yang ini. Nombor 13 ni. Soalan indeks. Soalan ni best ni. Syafiqah. Boleh Syafiqah? 3 orang. Standby. Boleh. Syafiqah kelas yang akan datang. Syafiqah. Ni satu lagi nombor 14. Fatihah. Boleh Fatihah? Boleh je. Fatihah. Okey, lepas Fatihah. Ni Aliana. Saya. Okey, kalau boleh lah kita habiskan sampai tamatkan kertas ni untuk kelas akan datang. Kita ada lebih kurang 1, 2. Ni siapa ni? 13 ni. Dia tak tulis. Oh, Syafiqah. Syafiqah. Okey, so 3. 4 ni Fatin kan. Fatin. Dan ini Aziratul. So, kita ada 5 orang. Saya harap 5 orang ni boleh present dengan cepat lah. Sebab sebenarnya kalau ikutkan logik, ni pun tak sempat juga kalau masuk dengan masalah teknikal apa semua tu. Tapi kita cubalah. Dalam hari Senin ni awak nak kelas kan? Awak pergi vaksin pukul 12 kan? Ya. Kita kelas mula 8.30 boleh kot InsyaAllah boleh je. Mana-mana pun boleh. Bukan saya takut awak nak persiapkan diri mental dengan fizikal ke apa ke. Allah. Nak Tak termenung. boleh cakap awak lagi. Nak termenung dulu ke satu hari. Azzi lah motor siap. Okey, boleh kita kelaskan dulu. Kita buat kelas 8.30 sampai pukul 10 macam tu. Lepas tu awak bersiap lah nak pergi vaksin. Boleh Boleh. Boleh juga boleh. Boleh, okey. So, kita akan jumpa kelas yang akan datang.
Terima kasih kepada yang hadir hari ini. Apa yang malu pula ni Aziratul ni? Sebab saya petik nama dia tadi. Dia siap lambat ke? Perempuan siap dengan 2 jam tu. Allahu Akbar. So, dalam kelas kita sekarang ada 11 orang. Ada tak yang keluar masuk? Ada yang dah ke 11 orang ni je daripada mula sampai habis? Ada tak orang siapa-siapa keluar masuk tadi? Tak perasan lah. Bazil, Adi tadi masuk. Okey, ada masuk lah Syairah pun. Syairah Syairah tadi ada. Syairah memanglah dia present tadi. Bercakap. Dia tahu lah tadi tanya. Okey, tak apalah. Lepas ni jangan tahu kehadiran senang. Okey, so wabillahi taufiq wa hidayah. Saya terima kasih tu kepada semua orang. Terima kasih kepada Aida, Afiq, Aliana, Fatin, Auni, Iman, Nurul Fatihah, Nurul Syafiqah, Muhammad Akil Hazwan, Siti Wardina dan juga Aziratul. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargai kehadiran awak hari ini kerana momentum awak masih lagi tinggi. Saya ucapkan terima kasih. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih sama-sama. Cikgu. Bye-bye. Alright, bye-bye. Auni ni. Auni ni dia tidur sebenarnya. Tak, tadi dia cakap kat saya nak pergi tandas. Tapi waktu tu dia cakap pukul 9 lebih tau. Takkan sampai sekarang kita ada lama betul. Hai. Ni. Duduk kat Taman Tasik sekarang ni. Mau sakit perut kan? Okeylah. Bye-bye. Okey, bye. Assalamualaikum.